Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazain rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rizqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma yassir lana umurana umur ad-dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa khabar semua? Semoga muslimin muslimat dalam sihat wal afiat serta keluarga yang dirahmati Allah. Kita dah masuk Zulhijjah. Jangan lupa kita banyakkan beribadah. Kalau ada kemudahan kita korban. Rezeki yang kita kumpul-kumpul sepanjang tahun tu tanda kesyukuran, pengorbanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau boleh kita ambil satu bahagian korban ke, kalau ada rezeki lebih seekor lembu ke, satu keluarga dan sebagainya. Dan bagi jemaah, bagi kita yang tak dapat pergi haji, kita puasalah pada hari Arafah tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita tahun ini dan yang telah lepas, mana akan datang, dan tahun yang telah lalui. Mudah-mudahan dengan puasa ini Allah Ta'ala berikan kepada kita keampunan, insya-Allah. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah sampai muka surat 563 ya, muka surat yang kedua daripada surah Al-Mulk. Kita tengok balik, simak balik tuan-tuan. Baik, kita nak baca surah Al-Mulk ya. Sekurang-kurangnya hari ini kita baca full surah Al-Mulk dan kita kupaskan surah Al-Mulk, insya-Allah. Surah Al-Mulk kalau kita baca dengan tajwid lebih kurang 8 minit. Kalau lambat lagi 9 minit. Lagi lambat 10 minit. Okeylah, 10 minit daripada 24 jam. Takut tak ada masa langsung untuk kita nak baca surah Al-Mulk. Yang ni kita kena muhasabah diri supaya kita ada masa juga. Satu hari tu sebelum nak tidur paling-paling kurang kita kena baca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada siksa kubur dan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Kerana surah Al-Mulk ni adalah surah yang istimewa dalam Al-Quran, jauhkan kita dari siksa kubur. Dan 30 ayat ni dia panggil surah Al-Mani'ah, iaitu surah yang akan pelihara kita daripada siksa kubur. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik muslimin muslimat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita dah belajar surah Al-Mulk ayat 1 sehingga ayat 12. Kita dah kupaskan. Bagi muslimin muslimat yang tak sempat ikut, boleh tanya kawan-kawan apakah
kupasan tajwid ayat yang pertama, ayat kedua sehingga ayat 12. Saya dah kupaskan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ni ilmu yang orang kata memberi sumbangan buat kita membaca Al-Quran lebih afdal sehingga akhir hayat kita. Bukan kita nak tunjuk pandai, bukan kita nak masuk tilawah. Ada masuk tilawah ke? Ada masuk tilawah peringkat bagi lulus peringkat MBI dulu. Lepas tu kita fikirlah untuk negeri, negara dan internasional. Saya rasa benda ni tak mustahil. Tak mustahil. Ramai daripada kalangan-kalangan yang jadi qari, yang jadi juhan, hafazan, qari, tilawah dan sebagainya. Ada yang daripada kalangan cikgu, daripada kalangan ustaz, kalangan pegawai dan sebagainya. Tak mustahil. Beruntung kita bila kita menjadi ahli Al-Quran. Walaupun kita bidang kita berbeza, tapi setiap muslim, muslimah mesti kena baca Quran tu dengan baik, dan bacaan Quran seperti mana dibaca oleh alim ulama, seperti mana dibaca oleh sahabat, seperti mana dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak niat kita ni nak belajar ni, nak tunjuk ke kawan-kawan ni kita aku ikut kelas Ustaz Karim ke dan sebagainya. Tak ada. Kita bukan kita buat kelas ni. Ini sementara namanya rehat, antara waktu rehat qailulah kita ambil rehat seketika, tapi kita rebutkan masa 45 minit nak mengaji. Tu pun sebulan sekali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, mana yang saya bagi tips-tips untuk kita nak baca Quran lebih baik, walaupun kita tak belajar dengan secara detail, dengan secara kupasan yang lebih kemas, saya rasa masa kita tak mengizinkan. Kalau nak belajar betul-betul, dia betul-betul kena duduk atas meja, kena tanya, pergi tempat muslimat. Akak ni nak tanya sikit, ikhfa ada berapa? Ikhfa ustaz ada. Baru dia ilmu tu dia ingat sampai bila. Tapi kalau macam ni, duduk jauh macam ni, kalau kita rajin boleh ingat. Tapi kalau kita malas, itu ustaz tak boleh buat apa dah. Ustaz dah support muslimin muslimat untuk kita baca lebih afdal dan lebih baik. Sebab ramai pada kalangan kita start pada dulu baca surah Kahfi, start pada dulu baca surah Al-Mulk, tapi tak berubah-ubah bacaan dia. Sama je nada dia. Sama je kesilapan yang sama. Sekurang-kurangnya kita ada update, ada update bacaan kita lebih improve dan lebih bagus insya-Allah. Baik. Ayat yang ke-13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Wa lembut. Jangan wa, tak wa. Wa lembut. Wa asirru, ru di sini tekankan ra. Wa asirru, tasydidkan ra, tapi jangan mengulang. Jangan mengulang lebih pula, takrir. Dia bergetar lebih sangat tak boleh. Sebab sifat ra sifat getar. Takrir, nama dia takrir. Kalau bahasa Arab, nama dia sifatul ra adalah namanya takrir. T-A-K-R-I-R. Takrir. Kalau bahasa Arab, takafra ya ra. Takrir. Iaitu getar. Huruf yang banyak getar. Tapi jangan banyak getar sangat. Kalau silap getar dia jadi wa asirru tak nak. Getar sikit je. Wa asirru double R. Maknanya kita tekan pada ra yang bersabdu. Wa asirru macam tu. Kalau saya dengar selalu daripada qurra' ataupun guru-guru Quran, dia ajar saya Abdul Karim, jangan getarkan ra. Ada orang baca wa asirru, tak, jangan getarkan. Okey, wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Qawlakum di sini dengan K ke dengan Q tuan-puan? Q. Ada orang baca punya K. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Ni saya tiru ni. Tiru tak siapa saya tak tahu, tapi saya pernah dengar dah bacaan macam ni. Bacaan irama tu tak ada masalah. Cuma makhraj huruf tu upgrade sikit. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Nak tarannum yang kita baca daripada kecil sekolah agama dulu memang macam tu kita baca, betul tak? Tapi kita upgrade dengan bacaan yang lebih mantap. Cuba saya baca, tengok saya baca dengan irama yang kita selalu dengar. Irama nostalgia ni, irama yang selalu kita dengar daripada dulu-dulu dah. Tok guru kita pun ustazah sekolah kafah pun mengajar. Baca kamu wa asirru qaulakum aw jaharu bihi innahu ali. Tapi tak dengung, tak panjang, tak pendek, tak memelihara apa ni hukum tajwid. Hari ini kita dah belajar lengguk yang sama, tak ada masalah, tapi kita lebih improve, lebih afdal. Contoh,
wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Itu irama yang saya rasa semua boleh tiru kan. Walaupun tak ada bakat suara pun, ada orang kata, Ustaz, suara saya tak boleh tarannum Ustaz. Tak apa, irama ni saya rasa semua boleh. Intonasi ni saya rasa semua boleh. Boleh ha? Okey, qaulakum, jangan qaulakum. Qaulakum aw ijharu bih. Di sini Ustaz pernah sebut itu hari, kalau mim mati jumpa dengan hamzah. Mim mati kita bercerita tentang mim mati. Ada berapa hukum mim mati tuan-puan? Ni nak ulang kaji balik. Hilang mengantuk sikit. Hukum mim mati ada berapa tempat? Ada berapa hukum dia? Ada? Ustaz sebut ni, Ustaz tengok sini. Janganlah tengok kawan-kawan. Hang tengok aku tengok hang mana. Alamak ni satu. I tengok you nampak nasi ayam, you tengok I nampak nasi pasal dia time rehat kan. Nampak I kata nampak dah tajwid Ustaz Karim ni. Aku nampak Pizza Hut, nampak ayam FC dekat PKNS, nampak McD, nampak macam-macam lah. Sebab time ni time rehat. Okey. Huruf mim mati misri. Mim mati ada berapa hukum? 3. Pertama, kita ulang kaji ni. Ulang kaji ni. Saya rasa dah kali yang kena 44 kot. Tak apa-apa lagi ni. Saya rasa Ustaz Rizal kita kena buat periksa lah Ustaz. Boleh Ustaz? Boleh? Kita kunci pintu semua. Boleh? 70 ke atas lulus. 70 ke bawah kita kena interview semula lah. Saya rasa tinggal 2 orang. Kalau kita isytihar, ada periksa besok kelas Ustaz Karim, dan dia akan dikunci pintu, saya rasa tinggal 2 orang. Syahid, orang lelaki dah, ni pun dia macam ni pun dah syahid dah. Kalau buat macam tu lagi dah tak ada orang. Tinggal banyak telekong dengan orang pula nanti. Tak ada, saya usik saja. Okey. Maknanya hukum mim mati ada 3. Saya selalu ulang sebab benda ni penting tau. Bukan saya tak ada modal nak cerita. Sebab saya nak cerita semula benda yang kita dah belajar, ulang kaji balik. Nanti insya-Allah kita akan baca, nanti kita akan ingat. Tapi kalau kita tak praktis, tak cuba mengulang kaji, lama-lama dia akan hilang balik. Okey. Mim mati. Setiap mim mati yang ada bulan sabit atasnya jumpa dengan mim, apa hukum dia? Idgham. Ramai-ramai idgham, hantam saja, tak apa, salah tak apa. Bukan mulut tanpa bunyi suara pun tak apa. Saya nak asalkan mulut tanpa mulut bergerak tak apa. Dia ramai-ramai dia dapat syafaat. Okey. Idgham mithlain saghir. Apa makna Ustaz? Makna dia idgham, tak tulis je lah. Idgham mithlain saghir. Idgham yang serupa ataupun idgham mithlain ni idgham yang berjumpa dengan mim, nama dia idgham mithlain saghir. Ustaz pernah cerita bulan lepas, jangan cerita idgham saja. Macam kereta lah saya sebut bulan lepas kan. Jangan sebut kereta saja. Toyota saja tak boleh, orang tak faham. Toyota apa? Jenama apa? Toyota 2.4 jenama sekian-sekian, baru orang faham. Kita sebut idgham mithlain saghir, iaitu mim jumpa dengan mim. Ustaz pernah cerita bulan lepas. Okey. Tanda dia apa dia? Kalau kata ada mim mati jumpa dengan mim tanpa bulan sabit, dia hukum dia idgham lah. Tapi kalau mim mati berjumpa dengan ada atasnya bulan sabit, kita tengok macam di sini, wa asirru ayat 13, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Mim mati jumpa dengan hamzah. Mana kita boleh dengung sini? Tak boleh. Sebab di sini nama hukum dia izhar. Izhar apa? Syafawi. Izhar syafawi. Okey. Pertama tadi, mim mati jumpa dengan mim mati, idgham mithlain saghir. Saghir ni kecil, nama maknanya saghir ni kecil. Kalau kita tengok apa dia ni, satu benda kecil je. Oh, hadha saghir, hadhihi saghirah, hadhihi saghirah. Contohnya handphone. Hadha jawal, ini handphone kabir, besar. Hadha jawal, ini handphone saghir. Apa makna saghir? Kecil. Sama juga. Hadzal insan, ini manusia kabir. Ataupun kabir tu lebar. Tawil, tinggi. Tawil wa kabir, tinggi dan besar. Masya-Allah. Saghir. Saghir. Apa makna saghir? Comel, kecil ataupun rendah sebagainya.
Tapi dia ada istilah lagi, saghir tu kecil, kalau rendah qasir. Belajar tulis kok lah kita ada nak guna istilah apa-apa nanti, itu ilmu bahasa Arab. Okey. Wa asirru qawlakum. Di sini mim mati jumpa dengan hamzah. Ustaz sebut tadi, kalau mim mati jumpa dengan mim, idgham mithlain saghir. Satu lagi hukum dia, mim mati jumpa dengan ba. Apa hukum dia? Ikhfa syafawi. Ingat, dalam Quran dia ada 3 jenis hukum yang namanya mim mati. 3 sahaja. So muslimat, tuan-tuan jangan pening-pening kepala. Hafal yang ni, selamat. Hafal yang 2 huruf ni, selamat 26 huruf. Selamat 20 betul. Selamat 26 huruf. Kita huruf hijaiyah ada berapa semua? 28. Maknanya kalau kita kira dengan hamzah 29 lah. Tapi hamzah dengan alif tu sama lah. So kita baca, kita hejak dia 28 huruf, tolak 2. Mim mati jumpa dengan mim, mim mati jumpa dengan ba, yang baki adalah 26 huruf, namanya izhar syafawi. Di sinilah wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Jangan tuan-puan pergi dengung pula kat sini. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Orang tak faham tajwid. Oh, sedapnya Imam MBI kita. Dia punya dengung dia, Allah, I boleh tumbang tau. Rupanya tumbang masuk ke sungai. Tumbang masuk ke restoran, makan kenyang, boleh tahan juga. Ini tumbang-tumbang tengok masuk ke longkang, entah mana pergi, bahaya. Ataupun kata bacaan dia tu tak betul. So jangan kita terikut orang yang baca salah. Kita rasa macam, aduh, bacaan dia salah, nasib baik aku belajar. Tengok pada sini, qaulakum aw ijharu bih, kita izharkan, jelaskan mim mati tanpa dengung. Okey. Maka ingat, kita ulang kaji sekali lagi ni, benda penting. Mim mati ada 3 hukum. Pertama, mim mati jumpa dengan mim, hukum dia apa? Idgham mithlain saghir. Yang kedua, mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Ini bukan hakiki, hakiki lain. Hakiki yang nun mati dengan tanwin itu hakiki. Ni mim mati. Mim mati jumpa dengan ba, nama dia ikhfa syafawi. Bukan ikhlab syafawi, tak ada sana tu rumah lain. Okey, ikhfa syafawi adalah mim mati jumpa dengan ba. Selain pada 2 huruf ni, ingat, selain pada 2 huruf mim dengan ba, 26 huruf lagi adalah izhar syafawi. Senang je. Tapi kalau tak ingat 2 tadi, kita akan merepek sikit. Contoh, orang tanya, nak tanya akak, huruf izhar syafawi ada berapa? Ada, dia tak ingat yang ba dengan mim tadi. Ada 26. Bagus, jawapan betul dah. Boleh sebut satu-satu tak? Mim, bukan, sin. Sampai subuh esok dah habis. 26 huruf, mana boleh sebut macam tu? Kita cerita saja. Huruf izhar syafawi ada 26 huruf kecuali mim dengan ba. Itu jawapan yang paling tepat. Tapi kalau muslimin muslimat nak kupas lagi dalam tulisan kita, periksa tulisan contohnya dekat mana-mana tempat, kita ceritalah. Selain pada ba dengan mim, kita sebut, iaitu alif, lepas tu ta, sa, jim, ha, kha, sampai sebelum mim. Lepas tu sama sikit lagi, ada. Itu dah huruf dia. Boleh Saya bagi contoh ni, umpama macam makan es krim dalam musim panas. Mudah tak makan es krim dalam musim panas? Mudah kan? Beli je makan es krim, telan 2 kali telan, habis dah es krim tu. Pasal dia sejuk campur dengan panas, dia cepat cair, mudah kita makan. Okey, saya nak belanja es krim waktu sejuk, sahur dia 0. Saya nak belanja, boleh tak? Menggigil gusi kita ni, nak makan tak boleh, susah. Itu namanya ilmu susah. Susah ilmu nak makan, susah nak masuk dalam perut pun susah. Sama juga kupasan saya petang ni, saya bagi kupasan yang paling mudah. Kalau tuan-puan tak nak hafal, saya pun wama 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Saya dah nyampaikan dah ilmu. Tuan-puan sendirilah hiaskan ilmu tu, simpan dalam memori kita supaya kita dapat gunakan dengan baik, insya-Allah. Okey.
Awijharu bih, di sini awijharu bih sini jim qalqalah jim awijharu bih. Qalqalah apa sini? Kubra ke sughra? Sebab apa sughra? Sebab apa kecil? Tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kalimah Okey, lepas tu awijharu bih. Kita tengok sini balik. Awijharu bih. Kalau sambung bihi panjang. Tapi kalau kita berhenti, matikan ha. Awijharu bih. Jangan kita baca awijharu bihi wa asirru qawlakum awijharu bihi. Innahu, terkejut orang. Apa ni macam ni kan? Tak. Awijharu bih. Okey. Ada hukum di sini tuan-puan. Kalau disambung baris bawah tanda macam ya kecil, nampak tak macam ya kecil? Atas ya kecil ada tanda awan ataupun tanda mad bersambung dengan hamzah. Ada hamzah tak kalimah yang lain tu? Ada kan? Innahu tu kalimah lain. Okey, ingat, setiap ha yang baris bawah bersambung dengan hamzah, dia akan dibaca dengan qadar 4 harakat. Maknanya kita asal nampak awan je, kita kena baca 4 harakat dalam bacaan hafs. Sebab kita mak jaiz, kita baca berapa harakat? 4. Mak wajib 4, 5 kan? Dia ada pilihan. Tapi kalau nak baca mak jaiz 2 harakat, namanya bacaan jazari. Jazari maknanya kalau mak jaiz kita nak buat 2 harakat, ustaz, saya nak buat mak jaiz 2 harakat dah, ustaz. Yang tu kena belajar. Kena belajar untuk bacaan jazari. Yang tu kena belajar ilmu lain, ustaz. Yang ni pun tak hafal lagi, ustaz. Jazari nak pergi jauh lagi, ustaz. Tapi tak ada masalah kalau kita nak belajar Cuma jangan kita confuse. Okey. Tanda di sini buat 4. Maknanya sini kita kena qadar dia bihi innahu. Makna di sini mad, nama dia mad silah tawilah, mad yang bersambung dengan bacaan qadar dia 4 harakat. Tawilah, apa tadi tawilah saya sebut tadi? Panjang. Qasirah, pendek. Ingatlah, tawilah panjang, tawilun panjang kategori muzakkar ataupun orang kata lelaki. Tawilah itu bagi perempuan. Contoh. Okey, di sini kita baca sini mad silah tawilah. Jadi mad yang bersambung di sini ha. Ada tempat lain tuan-puan, dia ha baris bawah juga. Tak ada tanda ya tu. Tak ada tanda bulan sabit ataupun dinamakan tanda mad. Itu kalau dia sambung selain daripada hamzah. Selain pada hamzah, dia akan baca 2 harakat. Nanti kita cari insya-Allah ayat-ayat lain insya-Allah ya. Sebab di sini kita tengok balik. Okey, nak bagi gambaran terus perbezaan antara 2 yang panjang, 1 4 harakat, 1 2 harakat. Kita lompat ke baris yang ketiga. Ayat 15. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kita tengok balik. Ha baris bawah tak? Baris yang ketiga, wa kulu mir rizqihi. Ha baris bawah tak? Baris bawah. Okey. Ada tanda ya kecil tak? Ada. Ada tanda mad atas dia tak? Tak ada. Sambung dengan alif tak? Tak. Disambung dengan apa? Dengan waw. Boleh ingat tak? Maksud saya, kalau kata baris ha yang baris bawah tadi ada tanda ya kecil tanpa bertemu dengan, tak bertemu dengan hamzah, maka semua huruf yang lain tuan-puan baca qadar 2 harakat saja. Syarat ada apa? Ada ya kecil. Tapi kalau tak ada ya kecil, baca macam mana? Lagi pendek. Contoh, wa kulu mir rizqihi wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Nampak? Pendek je kita baca. Tapi di sini dia ada maksilah pendek ataupun nama dia maksilah qasirah,
Baris yang ketiga ni kita cerita. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Tengok saya baca qada 2 harakat. Cuba tengok tangan saya. Wa kulu mir rizqihi wa ilai 2 harakat. Tapi jangan kita panjang pula. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihi. Itu jadi mat tawilah pula. Mat silah tawilah tak. Di sini dia tak sambung dengan alif. Kita patah balik pada ayat yang ke-13 tadi. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu harakat. Cuba baca sama-sama. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu. Ayat ni perlu pada tenaga sikit tuan-puan. Kadang-kala kita nampak satu baris je. Satu baris ni aku baca selamba je. Ambil nafas pendek. Dia tak tengok dia ada benda-benda yang emergency dalam kalimah ayat-ayat dalam ayat tersebut. Contoh, ayat yang perlu kita panjang, ayat tu dia akan makan nafas kita. Awi jaharu bihi, 4 harakat di situ. Innahu 2 harakat dah. Jadi berapa? 6 harakat dah. Alimun biza 2 harakat pula. Berapa harakat? 8 harakat semua dalam ayat tersebut. Kalau tengok 8 harakat semua, maknanya kita dengung 2. Ada sini kita dengung sini 4, 2, 4. 4, 2. Innahu bihi itu 4 harakat. Innahu 2 harakat. Alimun bidzati sudur di situ pun 2 harakat. Maknanya berapa harakat kita kena laksanakan? 8 harakat. Kemungkinan kalau kita kira dengan nafas kita, boleh pergi kepada baris yang ke bawah dah kita sebenarnya. Dengan cukup dia punya, kalau kiraan panjang suara kita tu, dengan dengung, dengan semua, tengok kita baca. Ambil nafas betul-betul, baru cukup. Tapi kalau ambil nafas sikit, wa asirru qawlakum aw ijharu bihi Ustaz, tak sampai Ustaz. Sebab apa? Kita nampak pendek, tapi ayat dia makan tenaga. Makan tenaga sebab apa? Sebab ada panjang di sini. Ini Ustaz cerita lebih detail petang ni kita baca lebih detail. So kita baca bihi innahu. Ustaz, ada tanda sa lam ya atas tu Ustaz. Macam mana saya nak baca tu? Itu tanda dia apa tu? Tanda apa? Kalau sa lam ya, tanda apa? Wakaf. Wakaf apa tu? Tak, nama ni nama jenis-jenis wakaf lah kan. Okey, nama apa sini? Kalau sa lam ya, nama apa hukum dia? Apa arti dia sa lam ya sini? Kita tolak tu, kita ambil yang ni, kita gambung yang tu, kita banyak corner. Apa dia? Sa lam ya, tanda dia wasal, lebih baik pada berhenti. Tapi kalau tuan-puan nak berhenti, boleh tak? Tak ada masalah. Salah ke? Tak salah. Cuma dikata al-waslu aula. Maknanya lebih baik kita sambung. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun. Macam itulah kita baca 4 harakat. Okey. Innahu wajibul gunnah. Innahu alimun. Kita tengok pada sini innahu. Maksilah qasirah juga. Maksilah pendek. Sebab apa kita kena baca pendek sini 2 harakat? Sebab dia ada waw kecil. Kalau kata baris depan sambung dengan waw kecil tanpa tanda mad atas, qadar dia 2 harakat. Tapi kalau tak ada waw kecil, tuan baca pendek saja dah. Contoh baca innahu alimun, innahu ali, macam tu. Tapi di sini ada waw kecil. Nama dia sini ha bersambung dengan waw kecil, disambung dengan ain. Nama dia maksilah qasirah. Apa makna qasirah? Pendek. 2 harakat kita baca dia. Okey. Innahu alimun bidzatis sudur. Okey, kita tengok di sini pula. Tanda baris 2 depan. Tapi biasanya kalau baris 2 depan, dia bersambung dengan ba, dia mesti ada tanda mim atas baris depan tu. Asal dia baris 2 depan. Asal dia dihazafkan 1, digantikan dengan mim yang terpacak macam mim togeh tu.
Saya dah sebut itu hari tahun lepas. Setiap mim, ada mim jenis mim, ada mim baring, lain cerita, itu wakaf. Kalau mim yang berbentuk macam toge, mim yang dinamakan, hukum dia apa? Al-balagh. Saya bagi cerita mula. Cerita, setiap tanda baris atas 2 digantikan dengan mim. Kalau nampak macam baris atas sambung dengan mim, baris bawah sambung dengan mim, baris depan sambung dengan mim, maknanya ada something tu. Ada something. Apa hukum dia di sini? Dia mesti sambung dengan ba. Confirm, satu huruf je. Ingat, setiap baris 2 atau baris bawah, baris depan 2 digantikan dengan mim yang berbentuk toge. Tak ada dalam buku ya. Kalau cari dalam buku tajwid pun tak ada toge tu, tak ada. Saya reka sendiri. Ada anak murid dekat kelas saya malam, dia kata, "Ustaz, saya nak bagi gelaran satu mim ni Ustaz. Nama dia gelaran apa? Ini nama dia bagi saya ni mim toge Ustaz." Saya tak suka makan toge. Tu saya buat nama dia toge. Saya pula bila masuk dalam TV pun, dalam geng ngaji pun, saya bubuh namanya toge. Ramai pula, "Ustaz, ni namanya mim toge." Daripada seorang anak murid saya yang belajar dengan saya, dia reka, dia kata mim toge. Tak apa, reka benda yang boleh kita hafal. So toge pun tak ingat, makan pun tak makan. Susah tu, saya tak buat apa. So di sini tengok balik, alimun bizatis sudur. Kupasan hari ni agaknya detail sebab rasa benda yang sama, tetapi saya tengok bila saya tanya semua macam tak berapa nak ingat lagi lah. Okey, alimun. Tengok di sini, baris depan, tanda baris depan bersama dengan mim yang bentuk macam toge tu, bersambung dengan ba. Dia mesti sambung dengan ba. Dan setiap iqlab, tanda iqlab adalah mim. Tanda-tanda tajwid dalam kitab kita ni, Quran kita ni, saya tak tahu Quran lain, saya tak tahulah. Quran ini, Quran Madinah ni, kalau kita tengok ada mim yang bentuk toge tu, confirm dia iqlab. Tuan-puan tak payah disebut dah. Ni macam izhar, macam macam idgham. Dah. Memang iqlab. Memang iqlab. Tak ada mazhab lain satu mazhab tu je. Kalau tak ingat lagi, tak tahulah kita nak jawab macam mana. Innahu alimun bidzatis sudur. Mulut kita rapat tak? Alimun, tutup mulut macam tu. Ke kita bagi laluan sehelai kertas? Sehelai kertas. Sehelai duit RM1. Duit 100 pun tak apa. Tapi janganlah bubuh duit dalam mulut kita. Macam-macam duit tu datang pada mana tak tahu. Batuk seminggu nanti, Ustaz Karim juga salah. Saya kata bentuk sehelai kertas, maknanya mulut kita tu ada renggang sikit je. Alimun bidzatis, itu kena latih lah. Jangan alimu tu bukan sehelai kertas, itu 86 kertas. Punya tebalnya gini. Alimu tak. Alimun bidzat. Itu kena latih lah. Kena latih. Bukan nanti Ustaz abang jadi imam nanti Ustaz Karim kata kena sehelai kertas. Tengah-tengah jadi imam, alimun buah tangan dia tu. Nak tengok sehelai ke tak sehelai. Memang kalau tangan ni bukan sehelai, dah 50 muka surat tu. Tak, mana kita rasa macam ada hang besar sikit. Cuba alimun bidzat, alimun bidzat. Sikit je, ada laluan sikit. Tapi kalau kata susah sangat, takut terbuka sampai 30 muka surat, tutup lebih baik lah. Alimun bidzat, tutup lebih baik. Tapi kalau boleh guna, buka sikit saja. Itu perlu pada praktis lah. Innahu alimun bidzatis sudur. Pastikan zal di sini jangan bunyi bizatis sudur dengan zai, tak boleh. Dia kena dengan dz, bidzatis sudur. Okey, sudur di sini ra tebal ke nipis? Nipal. Dia nak tebal pun nak, nipis pula. Dia kata nipal. Saya kata ni tebal ke nipis surah ni? Ni betul, otak dia kata bal. Nipal. Jadi Nepal pula. Jadi warga negara Nepal pula. Okey, maksud saya di sini pastikan kalau kata ra di hujung dia,
Sebelumnya baris depan 2 huruf, du kan depan ni kan. Ra pasti tebal lah. Tapi kalau qadir, basir, apa awal surah kita belajar kan, itu kita kena baca dengan qadar nipis. Boleh ya? Ayat kedua, ala ya'lamu man khalaqa. Ala ya'lamu, jangan kita pergi panjang lam qadar lebih pada 2 harakat. Tuan-puan ingat, kalau tak ada tanda awan ataupun tanda kening, jangan duk panjang pada lebih pada 2 harakat. Ala, ada tanda awan di sini? Tak ada, tapi ada orang dia baca panjang. Macam mana baca panjang? Sementara nak pergi baris bawah tu, dia duk ala ya'lamu man khalaq. Dah memang 4 harakat dah pergi situ. Dia sebenarnya dia tak nak panjang, tapi sambil cari modal. Ala, spek pun penjam kawan punya ni. Ala ya, dah 4 harakat dah pergi situ. Jangan kita baca macam tu, nanti orang ketawa kat kita. Pergi Mekah, orang duk baca tepi orang Arab, orang nak tengok kita jeling kita. La, hajar. Senan. Apa senan? Marah pula. La. Ai nombor 1. Dia ingat hajar tu kahwin nombor 2 ke? Bukan, maksudnya dia mesti sensitif sikit. Orang kata 2, dia kata la. Salah. La. Wah. Satu Malaysia. Macam cerita sikit, cerita bagi dalam mengantuk kan. Time orang tawaf, orang tengah qomat. Kan tengah qomat semua beratur ambil saf kan, betul tak? Ambil saf. Perempuan dah keluar lama dah daripada dalam dataran tawaf. Jadi jemaah kita ni yang tak biasa, dia tak tahu budaya Arab macam mana. Arab bila takbir, jangan kita pergi potong lalu depan dia. Arab tak boleh tahu. Tapi kalau emergency, tempat orang ramai, boleh je emergency kan. Tapi kalau tempat biasa, memang dia sekat. Kita lalu, dia sekat. Arab tu sekat, tak bagi laluan untuk kita, jamaah kita lalu. Jamaah kita ingat nak salam. Dia pun salam dengar tu. Arab tu berhenti semayang. Ketawa Arab tu, kata la, mafi salam, mamnu, haram tak boleh, dia tak bagi. Tengok orang kita pasal tidak ada pengalaman. Satu lagi, Arab tanya, anta saim? Siam al-yawm? Dia kata, awak siam ke? La, ana Malaysia. Orang tanya, puasa tak hari ni? Saim al-yawm? Siam an-nahar? Al-yawm? Siam? Saim? Arab yang saim? Kata siam. Ingat aku orang siam ke? La. Malaysia. Arab tu punya ketawa. Ni nak cerita, kalau kita tidak ada ilmu, apa-apa ilmu, susah kita. Macam orang tak tahu jalan, dia ingat surah Al-Fatihah saja, dia tak pandai cakap bahasa Arab. Dia cakap Arab, dia kata ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah jalan aku, jalan yang ke mana ke masjid haram yang betul, jalan betul. Arab tu jawab, Arab tu pegeram dia kata siratal ladzina an'amta alaihim. Jawab Arab, dia pun gelak macam tu punya. Dah nampak teruk sangat. Jadi itulah namanya, kalau tidak ada ilmu, orang senang tipu kita. Macam orang pergi Mesir, sewa kereta, tak mana cakap Arab, langsung pergi nak belajar bahasa Arab ni kat Mesir. Sewa kereta, petrol habis, jadi dia tak orang cakap macam mana. Ni cerita, mungkin ada pernah dengar kot. Cerita sikit. Arab tanya, izaya Arabiyah fit tariq, kenapa kereta ni tengah jalan? Kereta mati bahasa Melayu apa dekat kampung aku ni, mati kan biasanya innalillah, sayyarah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memanglah mati, kalau itu manusia, tapi kereta nama dia lain. Kereta kita kan diuji musibah atau mati, kita selalu kata innalillah wa inna ilaihi raji'un, tapi dia selamba je pasal tak tahu bahasa. Sayyarah, dia ingat sayyarah pasal belajar tadika dulu. Sayyarah, confident dia, sayyarah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Memang Arab tu kuling-kuling gelak kat kita. Malu je. Jangan buat modal macam tu. Tolong belajar. Lepas tu Arab tu pun nak kenalkan dia, izai sayyarah innalillah, sayyarah kharban, nanti mau rosak. Dia kata kenapa kereta tu macam ni? Minyak habis.
Habis bahasa Arab apa benda dia, ya Allah, aku ingat petrol habis. Kalau aku belajar kat Shah Alam dulu, kalau habis ni sadaqallahul azim, petrol sadaqallahul azim. Memanglah kalau kita habis baca Quran, sadaqallahul azim itu dalam bacaan Quran. Jangan campur dalam bersembang pula. Ada kita ni, kalau kita ni buat lawak-lawak, jangan itu dalam Al-Quran. Janganlah kita kaitkan dengan sembang kita Quran, buat lawak-lawak dan sebagainya. Arab tu pun ketawa. Dia kata, Masya Allah, anta ta'allamta lughah Arabiyyah? La, ana Quran. Dia kata, oh, hebat anta Quran semua hebat. Quran lain punya makna, awak cakap lain punya tempat. Jadi itu perlu pada talaqi lah. So saya rasa setakat ni sahaja. Ayat yang seterusnya, ala ya'lamu, panjangnya qadar 2 harakat. Ya'lamu, pastikan ain tu bunyi Arab sikit. Ya'lamu. Jangan ya'lamu ke hidung. Ya'lamu. Cuba. Man khalaqa. Di sini ada bulan sabit atas nun. Kita kena dengung tak sini? Ustaz dah sebut itu hari kan? Kalau mim mati ataupun nun mati, atasnya ada bulan sabit, tuan-puan jangan dengung. Tuan-puan jelaskan sahaja. Man khalaqa. Jangan berhenti. Ustaz kan kata jangan dengung. Aku berhenti dah kejap. Man khalaqa, ambil nafas. Tak boleh. Senafas. Man khalaqa. Tapi jangan melantun. Mana khalaqa, tak boleh. Jangan melantun nun pula. Matikan betul-betul tanpa lantunan, tanpa berhenti. Man khalaqa. Okey. Lepas tu di sini majoriti orang kita khalaqa, saya sebut dah bulan lepas. Dia bunyi ha. Man khalaqa. Pastikan kha. Khalaqa. Kan Ustaz sebut, kita kan majoriti sebut kha ni bila? Pada 2 waktu sahaja. Bila tuan-puan? Dengkur, satu lagi buang, minta maaf ya, buang kahak dan sebagainya. Sorry. Itu perkara yang kita jarang kita buat, tapi perkara yang kita buat dengan cara kita tak rasa benda tu penting. Sebenarnya itulah makhraj kha yang kita perlu sebut dalam Quran. Man khalaqa. Tapi kita selalu sebut tanpa kita sedar bahawa kita sebut huruf kha. Tapi itu tempat yang tak elok lah. Dengkur ataupun namanya buang kahak, itu benda-benda yang tak kena mengenal dengan Quran. Tapi makhraj, sifat makhraj tu keluar kat situ. Kha bersama sini, man khalaqa. Cuba sebut khalaqa. Bukan khalaqa. Man khalaqa. Pastikan. Okey. Wa huwal latiful khabir. Wa huwa, pastikan ha depan, baris depan di sini. Wa huwa. Cuba. Mana betul? Wahuwa ke wahwa? Ada orang baca wahwa. Ala ya'lamu man khalaqa wahwal latif. Salah. Dia matikan hamzah. Matikan ha. Dia matikan, dia sukunkan ha. Ataupun dimatikan ha. Sebenarnya ha sini baris depan. Wahuwa. Jelaskan. Sebab ustaz pernah ditegur dulu. Ustaz belajar dulu kat Mekah. Guru kata, Abdul Karim, la tusakkin al-ha. Jangan kamu matikan ha. Hanal ha dhammah, baris depan. Wa huwa waddih ha al-madmumah. Dia kata jelaskan ha yang baris depan. Wa huwa. Okey. Tapi jangan kita keliru pula dengan ha pedas pula. Kan mentang-mentang boleh sebut ha pedas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal. Allah bunyi Arab. Iya, anak Arab. Anak keturunan Arab. Ada tok moyang. Tapi sini salah. Orang tak suruh baca ha pedas sini. Ha pedas tempat lain. Sini ha simple ataupun ha dada. Wa huwal latiful khabir. So pastikan ada kha 2 di sini. Jangan kita baca wa huwal khabir, wa huwa mana? Man khalaqa wa huwal latiful khabir, tak boleh. Man khalaqa wa huwal latiful khabir. Cuba baca sama-sama. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Di sini ra nipis ke tebal? Nipis. Okey. Ayat 13 kita landing dengan ra tebal, buat T atas dia. Ayat yang ke-14 hujung dia khabir, kita buat N, maknanya nipis. Ringkaskan je, jangan tulis panjang kalimah tu tulis kat situ, nanti ganggu Quran ni. Kalau boleh kita kena hormat Quran, jangan banyak kita
tulis atas buat tulis apa sesuka hati kita, keterangan dan sebagainya. Memo, kita kena jaga akhlak kita dengan Quran supaya kita tak keliru. Ada orang dia memang dia pergi tulis apa sahaja dalam Quran, nanti dia tak nampak dah kalimah tu, dia nampak tulisan dia je. So nanti mengelirukan bacaan dia. Wallahu a'lam, yang baik dari Allah, yang kurang dari nafsu dan syaitan. InsyaAllah Ustaz akan berangkat ke Tanah Suci besok tengah hari, insyaAllah. Doakan Ustaz pergi sana dengan selamat, dan saya doakan semoga tuan-puan semua dalam pelihara Allah Subhanahu wa taala, sihat wal afiah, diluaskan rezeki, diberkati oleh Allah umur kita, kerjaya kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas haji, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuba menghafal surah Al-Mulk, dan kita mengamalkan apa dalam Al-Quran daripada surah Al-Mulk, insyaAllah.